وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم لنا بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam perkongsian hadis daripada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kita masih lagi pada hadis yang ke-23, perkongsian yang belum lagi tamat. Hadis yang ke-23, saya kongsikan sekali lagi dia punya matan hadis ni agar tak luput daripada ingatan kita. Baik. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah kedua-duanya memenuhi ataupun memenuhi antara 7 petala langit dan juga bumi. Dan solat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah tanda, sabar itu adalah cahaya terang benderang, Al-Quran itu adalah hujjah untuk kamu ataupun ke atas kamu. Setiap manusia itu dia akan keluar berusaha, dan dia sama ada menjual dirinya untuk membebaskannya ataupun memusnahkannya ataupun membinasakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah sambung daripada perkongsian ataupun huraian hadis ini sehinggalah sampai kepada topik perbincangan syahadatun maqbulatun munjiyatun, persaksian yang diperakui ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang selamat. Baik, saya kongsikan dengan tuan-tuan. Saya tak pasti ada tak yang boleh baca. Jadi kalau tengok kat sini, Puan Sabah pun tak ada, Cik Razif pun tak ada, jadi saya bacalah untuk tuan-tuan. Baik, wa yasta'inul mu'min ala idqi nafsihi minan nari bi syaqri imanihi wa bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Manusia ataupun orang yang beriman itu mampu untuk memberikan bantuan agar dirinya itu dimerdekakan daripada api neraka mengikut kadar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara dia mengingati Allah dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man qala hina yusbih aw yumsi, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ashhadu hamalata 'arshik wa malaikatik wa jami'i khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk a'taqallahu rub'ahu minan nar faman qalaha marratain a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar fa in qalaha arba'an a'taqahu Allahu minan nar." Rawahu Abu Daud. Ini tuan-tuan,
Nabi SAW mengajarkan kita cara untuk kita membebaskan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah je tuan-tuan ya. Jadi kalau kita fikir dalam kehidupan kita ni untuk kita bebas daripada kemiskinan dan juga kefakiran. Ramai orang buat seminar cara untuk merdeka dan juga bebas daripada kemiskinan. Dia kata kita hidup ni kita nak bebas daripada kemiskinan dan juga kefakiran. Maka caranya bagaimana? Jom ikut kita punya seminar. Dia kata macam tu kan. Itu banyak orang buat seminar dan juga orang kata buat program untuk meningkatkan semangat motivasi seseorang agar dia berniaga. Jadi itu dunia punya cerita. Adapun akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan umat dia cara untuk merdeka dan juga bebas daripada azab api neraka. Jom ikut seminar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seminar Nabi ni bukanlah satu seminar yang panjang makan sampai 2-3 hari, tidak, ataupun 3-4 jam, tidak. Nabi ajar benda yang ringkas saja. Dengan benda yang ringkas ni, zikir yang ringkas ini, yang pendek ini, yang padat ini, maka kita akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau orang nak bebas daripada kemiskinan, maka dia kena buat 1, 2, 3, 4 dan dia akan bebas daripada kemiskinan dan juga kefakiran. Itu contoh dunia, contoh dunia. Tapi contoh akhirat nak dibandingkan dengan contoh dunia. Kalau dunia bebas daripada kemiskinan dan juga kefakiran, itu belum tentu dia akan bebas daripada sakit kepala dan juga masalah yang menimpa dia. Ada orang dia kaya, dia memang bebas daripada kemiskinan, tapi dia tak bebas daripada masalah yang menimpa dia. Dia tak bebas daripada kekusutan. Dia tak bebas daripada kepenatan. Dia kaya tapi dia penat. Dia kaya tapi dia sakit kepala. Tapi kalau akhirat, orang itu dia bebas daripada api neraka, bermakna dia bebas daripada segala-galanya. Dia merdeka daripada sakit kepala, dia merdeka daripada penat badan, dia merdeka daripada segala-gala perkara yang negatif. Jadi Nabi kata, cara nak bebas daripada segala-galanya itu buat selama-lamanya. Dia ada cara dia. Apa dia? Nabi kata, barang siapa yang berpagi-pagi ataupun berpetang-petang dengan dia membaca Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sesungguhnya aku berpagi-pagi dalam keadaan aku menyaksikanmu dan juga menyaksikan timbangan arasy kamu dan juga malaikat kamu ataupun malaikat-malaikat engkau dan juga segala makhluk-makhluk engkau, bahawa sesungguhnya engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau yang Maha Esa, tidak ada kesyirikan selain daripada engkau, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba-Mu dan juga Rasul-Mu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, saat mana orang itu dia menyebutkan hal yang demikian, Allah akan membebaskannya daripada api neraka pada sudut 1/4-nya. Jadi kalau dia sebut macam tu, 1/4 daripada anggota tubuh dia sudah pun dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Dan kata Nabi, barang siapa yang menyebutnya 2 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan sebahagian dirinya daripada api neraka. Tadi kalau sebut sekali 1/4, kalau sebut 2 kali 2/4 lah, kan? Dan barang siapa yang menyebutnya 3 kali, maka 3/4. 3/4. Dan barang siapa yang menyebutnya 4 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan keseluruhan tubuhnya daripada api neraka. Apa dia zikir tadi tu? Kita ulang balik. Allahumma inni. Ini tuan-tuan, zikir ni dah dimainkan oleh salah seorang ataupun salah satu kumpulan daripada kumpulan nasyid ya. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ini saya ingat zikir ni
dilagukan supaya kita mudah ingat oleh kumpulan Hijaz. Kalau tak salah saya, oleh kumpulan Hijaz ya. Tuan-tuan boleh buka lah dalam YouTube ya, zikir yang dilagukan oleh kumpulan Hijaz. Dia lagukan tu supaya kita mudah ingat ya, bukan bermakna kita nak zikir dalam keadaan berlagu menari-nari, tidak, tapi untuk kita mudah ingat. Itu tujuan dia. Macam Asma'ullahil Husna lah yang 99 tu, dilagukan bukan untuk kita menari-nari masa kita nasyid tu, tapi untuk kita mudah ingat. Kalau tidak, bukan senang nak ingat 99 kan. Jadi dilagukan. Dan huwallahu ar-rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu mudah diingati. Jadi kalau tuan-tuan nak ingat, ingatlah lagu tu. Allahumma inni asbahtu wa ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Berapa kali sebut? Kalau kita sebut sekali, 1/4 daripada tubuh kita dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Sebut 2 kali, 2/4 daripada tubuh kita dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Sebut 3 kali, 3/4. Sebut 4 kali, seluruh anggota tubuh kita akan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Ingat tu tuan-tuan, dibebaskan oleh Allah daripada api neraka bermakna kita tidak akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. So banyak cara sebenarnya untuk kita membebaskan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dengan kita berzikir dengan zikir ini. Okey tuan-tuan ya. Baik. Jadi yang penting sekali adalah kita nak bebaskan diri kita daripada api neraka Allah taala. Nak rasa seronok kan hidup kat akhirat ni. Sebab hidup kat dunia ni, saya sekarang dah hampir-hampir baki lagi 20 tahun lah tuan-tuan. Baki lagi 20 tahun. Kalau ikut kiraan, baki lagi 20 tahun ke 30 tahun untuk hidup kat muka bumi ni. Anak-anak saya pun dah mula membesar. Kita dah rasa dah bahawa dulu kita kecil, sekarang ni kita dah besar, kita dah kahwin, kita dah ada anak. Kemudian anak kita dah semakin membesar, nanti anak kita pula kahwin. Masa tu kita semakin hari semakin tua. Bila kita semakin hari semakin tua, maka sudah sampailah ataupun tibalah masa kita pula untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu real punya pertemuan tu. Dia bukan macam hari ni kita tidur mimpi takut-takut terjaga balik kan. Tidur mimpi takut-takut kena bunuh ni, pup, tengok oh mimpi kan. Ini real punya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ibu ayah sekalian, apa benda yang perlu kita buat ialah kita pastikan walaupun amalan kita ni bukanlah banyak sangat, maka kita buatlah, kita pilih-pilihlah mana amal yang dapat membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni antaranya kita dah nak masuk ataupun kita dah masuk bulan Zulhijjah dan kita dah nak masuk pada hari Arafah ni, maka pakat-pakatlah kita azamkan diri untuk berpuasa pada hari Arafah. Tak kisahlah orang kata hari Arafah pada hari Jumaat esok ni. Kalau ikut Saudi, kita ikut Malaysia pada hari Sabtu. Ala kulli hal, masing-masing punya ijtihad para ulama. Maka saya secara peribadi, saya memilih cara ataupun ijtihad ulama kita lah, ulama tempatan kita ni mengatakan bahawa hari Arafah pada hari Sabtu. Sebab kalau kita kata hari Arafah pada hari Jumaat, maka hari Sabtu kita kena raya kan. Ada orang kata kita nak ikut Saudi ni. Kalau nak ikut Saudi kena ikut daripada awal. Apa maksud ikut daripada awal? Maknanya hari Jumaat dia kena puasa, maka hari Sabtu dia kena raya. Bila kena raya, maka dia kena solat sunat raya. Kena tu maksudnya sunat, dia kena solat Idul Adha. Kemudian kena ada khutbahnya. Kalau nak ikut Saudi betul-betul lah. Kalau dia kata betul hari Arafah atau hari Jumaat mengikut perkiraan Saudi. Jadi kalau dia tak nak clash dengan Malaysia punya pengamalan, sebab kita pun ada ulama yang ijtihad, maka ikutlah yang Malaysia ni. Maknanya hari Arafah pada hari Sabtu, hari Ahad baru kita berhari raya. Jadi kalau nak ikut Saudi, hari Sabtu raya, hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Selasa adalah hari terakhir untuk melaksanakan ibadat korban ataupun hari terakhir, hari tasyrik. Kalau ikut Malaysia, raya hari Ahad, maka Ahad korban pertama, hari tasyrik pertama, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Rabu adalah hari terakhir untuk
orang kata apa, melaksanakan ibadat kurban. Ala kulli hal tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling penting sekali ialah kita tanamkan azam bagaimana cara untuk membebaskan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik saya, ibu ayah sekalian dan semua kita lah, masing-masing lah. Saya tak tanggung tuan-tuan, tuan-tuan pun tak tanggung saya. Saya tak tanggung dosa isteri saya pun tak tanggung dosa saya. Mak saya tak tanggung dosa saya pun tak tanggung dosa mak saya. Masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Masing-masing tanggung sendirilah. Apa yang dia buat, itulah yang dia akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu orang kata kubur masing-masing kan. Itulah maksud dia, kubur masing-masing tu. Maksudnya kalau kau tak buat, kau tak dapat. Kalau aku buat, aku dapat. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, kata Allah Taala. Barang siapa yang kedekut, maka dia kedekut untuk dirinya sendiri. Siapa yang tak kedekut, tak kedekut ni bukan pada sudut harta saja, pada sudut zikrullah, dia tak kedekut untuk berzikir kepada Allah, dia tak berkira-kira. Kalau baca Quran tu, alah cukuplah satu muka dah lah. Walhal dia ada tenaga untuk habiskan dua muka, dia baca satu muka je sebab dia berkira-kira dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang kedekut, maka dia kedekut untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tak kedekut, maka dia akan dapat hasilnya lah apa yang dia tak kedekut tu. Okey, tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. وذلك أن هذه الشهادة تبعث في نفسي خشية الله عز وجل والرغبة في طاعته والرهبة من معصيته فتكون سببا في بعده عن النار وقربه من رضوان الله عز وجل. Maka yang demikian itu dia kata persaksian yang telah diletakkan di dalam dirinya itu adalah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kerana terlalu mengimpikan ketaatan dan juga kerana takut dan nak menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Maka dengan sebab itu dia akan menjadikan seseorang itu fi bu'dihi, bukan fi ba'dihi, fi bu'dihi, maka menyebabkan seseorang itu akan dijauhkan oleh Allah daripada api neraka dan dapat mendekatkan dia kepada syurga Allah dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, apabila dia menyaksikan ataupun dia bersaksi dengan persaksian bahawa Allah Taala itu adalah Tuhan, la ilaha illa anta, seperti mana zikir yang kita bacakan tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sebutkan Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka annaka antallah. Kita betul-betul bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan persaksian kita itu, dengan tulus ikhlas kita, menyebabkan kita dijauhkan oleh Allah daripada api nerakanya, fi bu'dihi 'anil nar wa qurbihi min ridwanillahi azza wa jalla, dan mendekatkan kita dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita diredai oleh Allah, sudah pasti Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya. Gitulah tuan-tuan ya. Gitulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbah subhanallah wa bihamdihi alf marrah faqad ishtara nafsahu min Allah wa kana min akhir yaumihi atiqan minan nar. Masya-Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang berpagi-pagi, dengar ni ibu ayah sekalian, barang siapa yang berpagi-pagi dengan menyebut subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, berapa kali tu? 1000 kali. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih. Saya ulang balik. Subhanallahi wa bihamdih. Berapa kali? 1000 kali. Maka sesungguhnya dia telah membeli dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir hari tersebut dia akan dibebaskan ataupun dia akan terbebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali. Banyak ke tuan-tuan? Banyak juga tuan-tuan ya. Saya dengar 1000 kali pun banyak tuan-tuan ya. Nak zikir 33 selepas solat pun jadi berat tuan-tuan ya. Subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Selepas setiap solat fardu, itu pun berat kan? Tetapi nak ditambah pula dengan subhanallah wa bihamdih 1000 kali. Maka barang siapa yang mampu untuk melakukannya, sudah pasti dia dapat dibebaskan oleh Allah daripada
api nerakanya. Allahu Akbar. Ini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan jaminan daripada saya Azrin ya, bukan tuan-tuan. Bukan jaminan daripada sesiapa. Bukan jaminan daripada fulan bin fulan. Bukan jaminan daripada tok wali, tok syekh, bukan. Bukan jaminan daripada manusia biasa, tetapi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam hadis yang pertama tadilah yang kita baca berkenaan dengan hadis riwayat Abu Daud yang kita bacakan tadi, berkenaan dengan persaksian kita. Ushhidu ka wa ushhidu hamalat arsyika wa malaikataka annaka antallah, bahawa engkau itu benar-benar Tuhan Allah Azza wa Jalla. Begitu jadi begitu juga dengan istighfar. Sayyidul istighfar kita. Apa dia Sayyidul istighfar? Penghulu segala istighfar yang kita lakukan. Allah yang kita sebutkan, yang kita lafazkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tengok, awal-awal istighfar, penghulu istighfar tu kita sebut apa? Allahumma anta rabbi. Allahumma, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Kan itu yang kita sebutkan di awal-awal kita punya istighfar kita ataupun sayyidul istighfar kita. Di hujung sekali barulah kita sebut faghfirli, maka ampunkanlah aku ya Allah, kan? Faghfirli, ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada orang yang dapat mengampunkan dosa illa anta, kecuali engkau. Dalam hati kita sematkan kalimah ya Allah, engkaulah yang akan mengampunkan dosaku. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la bai'a illa Allah illa lillahi ta'ala. Minta maaf. La bai'a illa lillahi ta'ala. Tidak ada jual beli kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, diri kita ni tuan-tuan, kita tidak boleh menjualnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita, orang kata apa, biarkan diri kita ni menjadi hamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buatlah kerja apa pun. Tuan-tuan kerjaya sebagai engineer ataupun sebagai jurutera. Ada tuan-tuan yang menjadi ataupun kerjayanya sebagai guru, cikgu. Ada di kalangan tuan-tuan yang kerjanya menjadi technician di kilang, yang jadi manager, yang jadi itu ini dan pegang macam-macam jawatan. Jangan kita menjual diri kita kepada bos kita. Jangan kita menjual diri kita hanya kepada bos kita, tetapi kita menjual diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia? Maksud dia diri kita ini milik Allah. Kita ikut kata bos kita pada sudut dia mengarahkan kita melaksanakan kerja-kerja, tugasan-tugasan yang diwajibkan kepada kita untuk dibayar gaji kepada kita. Adapun hakikatnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang jangan tinggal. Penat macam mana pun kena solat. Tak larat, pesan kat orang rumah kita, ingatkan abang. Pesan kepada suami kita, ingatkan saya bang, saya ni sibuk sangat ni. Sibuk sangat tu. Jangan sampai kita ni hamba seluruh tubuh kita ni kepada manusia. Kita kena ingat bahawa kita kerja dengan siapa pun, syarikat besar mana pun, syarikat kecil ke, syarikat besar ke, meniaga pisang goreng tepi jalan ke, meniaga kopi ikat tepi ke, kan, apa juga kopi gantung ke, apa semua tu, laksa tepi jalan ke, ataupun apa juga kita ni cleaner ke, manager ke, orang hebat, pilot ke, driver taksi ke, kita kena ingat bos besar kita bukanlah majikan kita. Bos besar kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tajuk ni dia kata apa? Subtopik ni, la bai'a illa lillah. Tidak ada langsung jual beli ataupun penjualan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'mina azizun karim, dia kata sesungguhnya seorang yang beriman itu sangat kuat dan sangat mulia. Rafi'ul qadri nafisut thaman, dia memiliki kadar yang tinggi, nilai dia tinggi tuan-tuan. Nilai seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu tinggi, sangat tinggi. Walidzalika ya'ba an yabi'a nafsahu illa lillahi azza wa jalla. Maka dengan sebab ketinggian nilai dia tidak sama sekali menjual dirinya itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Dia tidak hanya memperhambakan dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
li'annahu la yajidu minal khalqi man yu'ti thaman al-munasib al-la'iq bihi, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan kepadanya nilai yang munasabah, yang layak untuk dirinya. Tidak ada orang yang mampu memberikan harga yang mahal, yang mampu untuk bayar harga yang mahal kepada diri kita ni. Tak ada orang. Tak ada orang yang mampu nak bayar kepada diri kita ni harga yang sangat mahal. Contoh dia kata, saya akan bayar awak gaji 100,000 sebulan. 100,000. Nilai Allah Ta'ala lagi besar. Dia kata apa? Aku akan bayar gaji kepada engkau 1,000,000 sebulan. Allah Ta'ala lagi besar. Pemain bola Ronaldo, kan, dia main bola dengan Manchester United. Gaji dia berjuta-juta tuan-tuan. Berjuta-juta seminggu. Sebab sana dia pakai gaji seminggu kan. Dia pakai minggu, setiap minggu dia bayar gaji. Berapa? Berjuta-juta. Tak boleh. Nilai Allah Ta'ala bayar tu lagi tinggi sebenarnya. Bayaran Allah Ta'ala lagi tinggi. Manusia bagi sejuta, kan, manusia bagi berjuta-juta, tapi akhirnya kita makan apa? Kita makan nasi goreng je. Kita makan nasi putih, ikan masin. Tu sedap dah tuan-tuan. Kita makan apa? Paling-paling hebat pun kita makan ketam. Paling-paling hebat kita makan apa? Udang galah. Paling-paling hebat kita makan apa? Udang apa tu? Udang apa? Saya tak boleh makan udang tuan. Udang apa? Itu yang paling hebat pun. Kan, walaupun orang bayar gaji kepada kita ni ratus ribu, ratus juta, bukan ratus ribu, ratus juta bayar kat kita. Setahun ratus juta. Tapi akhirnya yang kita makan roti itulah. Cuba tengok Ronaldo. Saya pernah tengok dokumentari pendek tentang diri dia. Gaji ratus juta, tapi makan apa? Makan sayur atas alasan untuk jaga kesihatan. Kalau makan sayur tuan-tuan, tak perlu gaji ratus juta. Gaji 3,500, 4,500 ringgit pun dah boleh makan sayur. Tapi manusia membayangkan ratus juta tu besar berbanding dengan 3,500. Maka dia memperhambakan dirinya bersungguh-sungguh kepada manusia, kan, dengan hanya untuk dapat gaji berjuta-juta, tapi kemudiannya dia simpan, kan, dia simpan. Dia kata itu aset dia. Dia buat rumah besar, kan, ada 10 bilik, akhirnya dia guna bilik tidur dia je. Lagi 9 bilik mungkin bibik dia, ataupun mungkin pembantu rumah dia, ataupun mungkin tak ada siapa-siapa pun masuk bilik tu. Tuan-tuan pernah tengok Bruce Lee? Bruce Lee ketika mana dia mati, dia meninggalkan banglo yang ada bilik sekitar 8 ke 10 bilik. Kan? Bila dia mati mengejut. Bila dia mati mengejut, rumah dia sekarang ni di Hong Kong. Rumah banglo dia yang besar di Hong Kong tu terbiar macam tu je. Tak ada siapa pun nak uruskan. Isteri dia pun wallahu alam ke mana, anaknya pun wallahu alam ke mana. Saya pun tak tahulah kisah keluarga dia ni. Tapi orang pergi terjah tengok rumah dia, ya Allah, setiap bilik tu ada katil tilam tebal sebagainya, kan, tapi terbiar macam tu saja, bergabuk-gabuk, berai-rai. Sebab apa? Orang kata apa? Berlubang-lubang, kan. Dia punya bumbung pun dah berlubang bila hujan air masuk. Tak ada siapa pun nak jaga. Pada hakikat dia rasa macam itulah. Rupa-rupanya tidak. Allah Ta'ala membeli jiwa manusia itu lebih hebatnya. Bayaran Allah Ta'ala adalah syurga yang kekal abadi. Yang kekal abadi. Sebab tu jangan tertipu sangat. Kita ada duit banyak, kita seronok menyimpan, betul. Saya pun seronok menyimpan tuan-tuan. Tapi hakikatnya ada tanggungjawab kita yang perlu kita berikan kepada mana-mana badan untuk membangunkan agama Allah Ta'ala. Ada kewajipan kita. Kita kata itu sunat, tak, itu wajib. Wajib kita infak kepada orang-orang yang buat kerja untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita kata infak tu sunat je, sedekah tu sunat je, tapi pada hakikatnya kita kena fikir balik dalam keadaan umat Islam ditekan hari ni, dunia Islam ditekan hari ni, menjadi satu kewajipan kepada kita membayar beberapa jumlah daripada wang pendapatan kita untuk menegakkan kalimah Allah kepada mana-mana orang yang mampu untuk menegakkan kalimah Allah. Kalau ada individu, bagi kepada individu. Kalau tak ada individu, kita bagi kepada mana-mana kumpulan, NGO ataupun pertubuhan ataupun siapa-siapalah yang nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib tuan-tuan, kita kena keluarkan sebahagian kecil daripada pendapatan kita, selain daripada zakat wajib yang kita keluarkan, sama ada melalui potongan gaji ataupun sebagainya lah. Kita kena bagilah untuk menegakkan kalimah Allah. Kerana balasannya apa dia? Balasannya Allah Ta'ala akan membeli daripada kita dengan nilai yang sangat tinggi, tidak terbilang, tidak dapat dibalas. Kerana pembelian Allah Ta'ala itu adalah syurga. Allah Ta'ala bayar dengan syurga. Allah Ta'ala tak bayar dengan wang ringgit dan sebagainya. Okey, sekali lagi. Li'annahu la
Wa kaifa waqad tammatis safaqa bainal mu'min wa khaliqihi jalla wa ala min al-azal. Dia kata kenapa tidak berlaku begitu? Kenapa sepatutnya berlaku begitu? Kerana kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala telah memberikan janji kepada kita dengan sabda, dengan firman-Nya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah At-Taubah ayat 111. Tuan-tuan yang tak ada buku, tolong catat ayat ini ya. Surah At-Taubah ayat 111. Surah At-Taubah ayat 111. Bila kita baca ayat ni, tahulah kita sesungguhnya bila kita infak di jalan Allah, Allah Ta'ala akan gantikan kepada kita tu apa. Baru kita tahu tuan-tuan ya. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala guna haraf taukid kat situ, penegasan. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman itu akan jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan apa dia? Bayaran syurga. Kita bagi jiwa raga kita, kepenatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi buah fikiran kita untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan anak isteri kita untuk berfikir bagaimana nak tegakkan agama Allah Taala, betul tak? Kita tinggalkan masa kita sikit untuk agama Allah Taala. Kan kita fikir bagaimana nak menegakkan agama Allah Taala. Maka Allah Ta'ala akan gantikan untuk kita apa? Syurga. Kita bagi wang ringgit kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan daripada gaji pendapatan kita tu, kita keluarkan. Ini sebahagian kecil untuk agama Allah Ta'ala. Kan? Zakat tak masuk tuan-tuan. Zakat tu cerita lain. Zakat tu untuk fakir miskin dan sebagainya. Ada 8 asnaf. Ini khas untuk mereka yang bekerja untuk menegakkan agama Allah. Bukan hanya badan kebajikan nak bagi bantuan banjir sebagainya. Bukan tu saja tuan-tuan. Ini untuk mereka yang kerja berjihad di jalan Allah dengan cara menyebarkan fikrah. Contoh macam ni kita kata. Contoh orang hari ni cerita tentang cerita Mak Kilau. Kan orang buat cerita filem Mak Kilau tuan-tuan. Penerbit filem tu dia keluarkan sekitar 8 ke 11 juta daripada duit dia untuk pembikinan filem tu. Dia kata apa? Tujuannya untuk menyedarkan umat Islam tentang perjuangan tanah air ni. Nak kenal balik siapa pejuang tanah air ni, Mak Kilau tu. Dia belanjakan 8 hingga 11 juta. Bayangkan kalau kata filem tu tak dapat sambutan, kan? Dia kata dia redha. Dia redha. Itu masa mula-mula filem tu diterbitkan dan dibuat tayangan perdana, dia kata dia tak kisah tentang pulangan hasil ataupun kutipan daripada panggung wayang. Tapi akhirnya Tuhan bagi kepada dia dunia. Sekarang ni dah berapa juta? 50 juta lebih lah kutipan. Dan dah cover dah apa duit yang telah dikeluarkan. Dan dia juga moga-moga kalau dia ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan kepada dia pahala. Macam tu juga kita. Berapa duit yang kita gunakan untuk perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Berapa duit kita bagi untuk orang-orang yang buat kerja untuk menegakkan agama Allah? Allah Ta'ala akan ganti untuk kita habuan dunia, dan juga Allah Ta'ala nanti akan lipat kali gandakan kita punya habuan di hari akhirat. Jangan kita risau dengan rezeki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia ni maha hebat tuan-tuan. Saya pun tak ada duit sangat tapi Allah Ta'ala janji pada kita. Janji pada kita semua. Maka kita kena fikir apa ruang yang boleh kita gunakan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Cari, tanya ustaz-ustaz kita. Ustaz, duit saya ni adalah sikit yang saya nak bagi kepada mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala ni. Mana saya nak bagi ni ustaz? Saya adalah sikit dalam 300-400 ni. Kan? Tolong ustaz. Ini duit untuk infak fi sabilillah. Infak di masjid tu cerita lain tuan-tuan. Untuk masjid tu ada ruang di sikit. Untuk ini ada ruang di sikit. Untuk zakat. Ini untuk khas kepada perjuangan menegakkan agama Allah Ta'ala. Macam mana musuh-musuh Islam, mereka kumpul duit seorang sikit untuk menegakkan agenda kufar mereka. Kenapa tidak kita sebagai orang Islam bagilah duit kita sikit untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ganti daripada pengorbanan jiwa-jiwa kita ni, kepenatan kita, perah otak kita untuk fikir bagaimana nak tegakkan agama Allah Ta'ala ni. Dan juga Allah Ta'ala akan gantikan untuk harta-harta yang telah kita keluarkan itu. Apa gantinya? Bi anna lahumul jannah. Bahawa sesungguhnya untuk mereka itu adalah syurga. Bayar dengan syurga. Kita bagi jiwa raga kita, bagi harta kita. Tak bagi semua pun, bagi sikit je tuan-tuan.
tak bagi semua pun. Mana orang buat kerja dakwah sampai tak tidur? Mana ada orang sedekah sampai jatuh miskin? Tak ada. Kita bagi sikit je. Tapi apa gantian dia? Gantiannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu janji Allah taala. Walidzalika hum yas'auna fi mardatillahi taala wa yu'riduna an kulli ma yuskhituhu. Dan maka dengan yang demikian itu mereka berusaha gigih untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjauhkan diri daripada apa yang boleh menjadikan hal itu dimurkai Allah, hatta yahsulu thamana kamilan muwaffiran, dan sehingga mereka berhasil untuk mendapat harga yang sangat ataupun harga yang sempurna, yang sangat bernilai. La tughrihim dunya wala yukhdi'uhum mal. Tidak menipu mereka dunia. Dunia tidak menipu mereka, dan harta tidak memanipulasi mereka. Wala yuqiduhum khauf liqa'il maut, dan tidak menjadikan mereka itu terduduk ketika mana untuk bertemu dengan kematian. Wa sadaqallahu al-azim idh yaqul, dan benarlah janji Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah Taala berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Okey, ibu ayah sekalian, ibu ayah sekalian boleh catat surah Al-Baqarah ayat 207. Yang tak ada buku, surah Al-Baqarah ayat 207. Apa kata Allah? Dan di kalangan manusia mereka yang menjual diri mereka untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala Maha lembut dengan hamba-hambanya. Tengok, mereka yang sanggup berjual beli dengan Allah Taala. Apa yang mereka leraikan, apa yang mereka, orang kata apa, yang mereka sumbangkan, apa yang mereka korbankan. Yang mereka korbankan itu adalah diri mereka sendiri, kan? Kepenatan masa mereka, tidak bersama dengan keluarga sangat, kan? Dia tak sempat sangat pun dengan keluarga dia. Okey je, kan? Ada, tak ada tak apa. Ada masa dengan keluarga, ada. Kalau tak ada pun tak ada masalah, sebab dia tahu nilai ganti yang Allah Taala akan bayar untuk dia adalah syurga. Baik. Dan juga daripada firman Allah Taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ni tuan-tuan catat ya. Surah Al-Ahzab ayat 23. Suratul Ahzab ayat 23. Allah Ta'ala kata apa? Di kalangan orang-orang yang beriman, ada di kalangan mereka ini manusia yang membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan mereka yang membenarkan janji Allah Ta'ala, ada yang telah pun bertemu dengan ajal mereka. Dah dapat tahu dah nampak dah apa yang Allah Ta'ala kurniakan balasan terhadapnya. Dan ada di kalangan mereka yang masih menantikan giliran. Duk tunggu giliran, bila pula aku ni? Kan? Tengok, sama-sama berjuang di jalan Allah Ta'ala. Di kalangan para sahabat Nabi, di kalangan pejuang-pejuang Islam kita ni, tanah air kita ni, mereka berjuang, sama-sama berjuang. Ada yang mati gugur syahid, ada yang tak mati-mati lagi aku ni. Jadi faminhum man qada nahbahu, ada di kalangan mereka yang Allah Ta'ala telah tarik nyawa mereka dengan cara mereka mati syahid. Ada di kalangan mereka man yantazir, yang masih lagi menunggu giliran. Yang masih lagi menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah sikap mereka untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang sebenarnya poin yang kita nak bahaskan. Manusia yang nak membebaskan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang keduanya, mereka tidak menjual diri mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey, Puan Sabah ada. Minta maaf Puan Sabah, saya pun tak perasan. Tak apa tuan-tuan, saya tak perasan Puan Sabah. Saya ingat tak ada orang tadi, saya pun teruskan bacaan. Umi Ji ada. Okey, Puan Hashimah, Puan Fatimah ni. Puan Fatimah mana? Fatimah saya tak, banyak Fatimah Akmal ada, Fatimah Gani ada, Fatimah isteri kepada Tuan Haji Abu Omar pun ada, Puan Zabidah Sulaiman, Masya Allah. Ramai lagi, Tuan Haji Hussein, Puan Hasnah juga, Siti Rashadah. Okey tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Baik, kita setakat ini dahulu perkongsian kita. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan, minggu depan
kalau kita cuti, kita bagi tahulah sebab minggu depan kalau ikut minggu raya. Kalau cuti, kalau tak cuti saya bagi tahu semulalah, insya-Allah. Jadi set masa siap-siap lah. Untuk kita bertemu semula, ajak lagi rakan-rakan kita untuk sama-sama dengan kita. Jadi ada apa-apa soalan ke perkongsian tuan-tuan? Senyap je minggu ni. Pakat-pakat demam ni, saya ramai yang demam katanya. Okey, kalau tak ada tak apa. Kita tangguh dulu perkongsian kita, insya-Allah. Yang tak sihat tu, yang saya tahu Umi Ji tak sihat moga-moga Allah Taala berikan kesembuhan. Puan Sabak tak apa, Puan Sabak minggu depan kita jumpa lagi, insya-Allah. Umi Ji macam mana kesihatan? Okeylah Ustaz. Letih lah. Allahu Akbar. Syafaqillah. Moga-moga sembuh balik. Jazakallah Ustaz. Waiyak. Masuk lambat sikit lah. Tak apa. Dengar suara pun tak apa nak kuat tu. Okeylah. Jazakallah Ustaz. Waiyak. Okey, banyakkan rehat Yang tak apa sihat, banyakkan rehat, makan ubat. Kita doakan semoga Allah Taala berikan kesembuhan, diangkat darjat kepada mereka yang telah diuji dengan kesakitan dan diampunkan segala dosa. Sebab itu antara ucapan kepada mereka yang sakit ni, tuhur insya-Allah. Tuhur maksudnya suci insya-Allah, maksudnya disucikan daripada dosa insya-Allah. Bayangkan kita tercucuk dengan jarum pun dosa kita terampun, darjat kita diangkat, pahala digandakan. Bayangkan dengan duri. Dengan duri, dengan jarum kan. Ini kalau dah demam sampai tak larat ni, lagi besarlah pahala insya-Allah Okey. Amin. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dahulu pertemuan kita pada malam ni dengan bacaan doa. Yang baik itu daripada Allah Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Ingat dua benda. Jangan kita lupa untuk berzikir macam mana yang diajarkan tadi. Subhanallahi wa bihamdih 1000 kali insya-Allah, seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akhiri pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kaum muslimin. Engkau angkatlah kesakitan di kalangan mereka itu ya Allah, dan gantilah dengan syurga-Mu dan juga pahala yang Engkau kurniakan kepada mereka ya Allah. Angkatlah darjat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak.